من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة. والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وحيث أقول النص فهو نص الشافعي rahimahullah. Sekira-kira saya berkata, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, an-nasu. Jadi sekira-kira saya kata, maka iaitu an-nas itu ialah nas Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itulah nas Imam Syafi'i. Nas ni makna statement dah. Tu. Nas ni suatu ketentuan. Wa yakun hunaka, dan adalah di sana wajhun dha'ifun, yakni bila kita kata ada nasu Syafi'i, maka di sana di sana di hunaka fi nasu Syafi'i itu wajhun dha'ifun, ada wajah yang dhaif. Artinya khilafur rajih. Mana wajah yang dhaif itu ialah yang menyalahi bagi yang rajih. Au qawli mukharrijin. Hunaka mana qaulun mukharrijin. Qaulun mukharrijin mana perkataan mukharrij min nasillah, daripada nas baginya, bagi Imam Syafi'i, fi naziril mas'alati, pada bandingan masalah, la yu'malu bihi, yang tak diberamalkan dengannya. Dengan mana qaul mukharrij ini min haitsu muqabalatuh, daripada sekira-kira menyalahinya, hanya wajahin dhaif sani atau khalim mukharrijin sani lin nasi mana nasi Syafi'i rahimahullah taala. Wa haitsu aqulu al-jadidu fal qadim khilafuh, dan sekira-kira saya berkata al-jadid, maka qadim itu adalah khilafnya, khilaf kepada al-jadid. Yani qaul jadid ialah qaul Imam Syafi'i di Mesir, itu maknanya fal qadim itu ialah khilafnya. Awil qadim, maksudnya kalau ada qaul jadid itu bermakna ada qaul qadim. Itu makna bersalahan dah. Jadi khilaf dia ialah qaul qadim. Awil qadim, sekira-kira saya berkata qadim, au fi qaulin qadimin, ataupun pada satu qaul qadim, fal jadidu, maka jadid itu, qaul jadid itu ialah khilafnya al-qadim au fi qaulin qadim, sama ada al-qadim ataupun fi qaulin qadim. Wal qadim apa dia? Qadim tu apa dia? Jadid itu apa dia? Ma qalahu asy-Syafi'i bil Iraqi. Qadim itu murak dia, yakni qaul qadim itu muraknya ialah baran, yakni perkataan, pandangan, fatwa. Qalahu, yang berkata akan dia, akan ma tu asy-Syafi'i oleh al-Imam Syafi'i bil Iraqi, semasa duduk di Iraq. Wal jadidu ma qalahu bi Misra, dan qaul jadid itu ialah baran, yakni pandangan, pendapat, fatwa yang berkata akan dia, yang berkata oleh Syafi'i rahimahullah taala akan dia akan matu bi Misra, di Mesir.
Ataupun boleh juga dikategorikan sebagai yang dimaksudkan dengan al-jadid itu apa dia? Awistaqarra ra'yuhu alaihi fiha. Maknanya apa yang jadi tetaplah oleh pandangannya al-Imam Syafi'i, pandangan Imam alaihi di atasnya, di atas ma tu dah. Mana mastaqarra, awistaqarra tu awistaqarra tu maksudnya dia atuh kado qala bermakna tak di kalam mastaqarra. Jadi domir tu domir tu alaihi tu kembali kepada ma. Kembali kepada ma yakni istaqarra tu dia ataf kepada qalahu. Jadi wal jadidu mastaqarra. Itu ataupun pilihan kan. Jadi apa nama jadi mastaqarra. Ini mana mana tidak semestinya ma qalahu bi misra saja. Ada juga yang dikategorikan sebagai al-jadid itu ialah mastaqarra ra'yu. Barang yang jadi tetaplah oleh pandangan al-Imam Syafi'i alaihi di atas orang panggil ma tu, mastaqarra tu fiha yakni pada Mesir, wa in kana qad qalahu bil Iraqi. Sekalipun maksudnya ialah pandangan itu berlaku ya jadi taqarrur alaihi fiha maknanya pandangan dia itu adalah dia punya corak pattern dia ialah pattern pandangan dia di Mesir. Sekalipun wa in kana qad qalahu bil Iraqi, sekalipun adalah al-Imam Syafi'i sesungguhnya berkatalah al-Imam Syafi'i akan diakamatu bil Iraq. Dia berkecek, dia memberi pandangan, memberi fatwa tu di Iraq. Tapi pattern macam dia kecek masa di Mesir. Saat itu boleh kita gambarkan bahasanya dia tu orang panggil semasa di Iraq pun dia ada dah orang panggil bayangnya nak jadi perangai supaya dia duduk di Mesir tu. Jadi ada dah terkadang ada begitu dia tu jadi orang panggil terperangai untuk bercakap sebagaimana dia punya seberah yang dia telah bentukkan semasa di Mesir. Maksudnya ialah berlakunya perbezaan pendapat dia di Iraq dan juga di Mesir itu ialah menunjukkan kepada berubahnya cara atau pattern dia. Dia orang panggil ijtihad kepada hukum-hukum. Jadi maksudnya ada yang terkadang ada yang pandangan dia semasa di Iraq itu kalau kita tengok di segi corak dia serupa macam dia berkecek di Mesir tu. Tu. Tapi akhirnya benda tu istiqmal sempurnanya masih dia berkecek Mesir. Jadi walaupun dia tu mengeluarkan pandangan itu di Iraq, tetapi itu corak percakapan itu adalah mastaqarra ra'yu alaih fi Misr. Maka itu dikirakan qaul jadid juga. Jadi ini tarif yang syamil lah, lengkap. Karena biasanya kita dihidangkan dengan mengatakan bahasa al-jadid maqalahu fi Misr sahaja sedangkan ada juga ada siapa Madani Maki, ayat Makkah Madani itu secara zahirnya maksudnya yang turun di Makkah mana Maki lah, yang turun di Madinah mana Madani lah. Tetapi dia ada pula perkiraan ulama yang corak dia tu macam di Makkah, ada kirakan Makkah walaupun turun di Madinah. Cara iktibar itu makna berbeza jadi yang termasuk dalam qaul jadi itu ialah mastaqarra ra'yuhu alai fi Misr. Tu. Wahla wa in kanat qad qalahu fi bil Iraqi, di Iraq. Tu. Jadi ini satu kenyataan yang kita kena highlight lah supaya apabila berlaku misalnya kita kata ini adalah qaul jadid. Sedangkan dari segi tarikhnya orang mendapati ini sebelum daripada dia hijrah ke Mesir lagi. Dia mau ni tak belajar tarikh. Tarikh tu penting. Tarikh itulah paling payah dalam ilmu hadis. Payah. Yang mana kita nak tahu sebegitu ramai beribu-ribu dia punya ruah dengan tarikh milad dia, wafiat dia, siapa dia. Zaman sekarang yang mampu. Melainkan kita ilmu dalam kitab. Sekarang lebih moden lagi ilmu dalam dia ustaz lah. Dalam peralatan yang bergantung, peralatan ini ialah pula bergantung kepada sumber tenaga dia kalau dari kitab tu kita kata hingga sikit tapi itulah maknanya ilmu yang sebenar ialah apa yang ada di dalam dada kita jadi itulah makna kenyataannya, maksudnya yang dikatakan qaul jadid atau qaul qadim. Qala al-imam itu al-imamul haramain wala yajuzu addul madhhab al-qadim.
min madhhab Syafi'i, tidak harus oleh membilikkan mazhab qadim daripada mazhab Imam Syafi'i. Tak boleh kita kata. Tak boleh kita kata bahasanya ada Syafi'i ma lahun nasun, selama mana tidak menunjuklah baginya al-qadim itu yang dianya daripada mazhab Syafi'i itu oleh satu bahasanya adalah yang daripada itu. Tu. Au yurajjihuhu min huwa ahlul litarjih, ataupun yang mentarjihkan dia akan qaul qadim ini min huwa ahlun litarjih, oleh mereka yang dianya ialah ahli bagi tarjih. Itu ada kok zaman kita sekarang ni murajjih. Itu isu dia, persoalannya ni. Apabila kita melihat kepada perkataan ulama bahasanya pintu ijtihad itu sudah tertutup, ada yang mengatakan tidak tertutup lagi ni. Dia sebenarnya ialah berkisar kepada syarat ni, syurut. Orang nak jadi mujtahid itu ada ke tak ni? Begitu. Ialah ikut orang sekarang tu memanglah perasaan dia tu memang tinggi sangat ni. Siapa-siapa pun ni. Tu. Sedangkan kita mengetahui dengan cara pengajian kita zaman sekarang ni, yakni dari segi isti'ab, istighraq dan juga ta'ammuq, mana mendalami ni. Tak apalah walaupun dikatakan maksudnya orang yang buat doktorat ni, makna PhD tu begitu ni, dia buat tesis gapo ni. Tapi cuba kita bandingkan cara pengajian ulama-ulama dulu dari segi tahakkuk ni. Kerana mereka bermula dengan madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Maknanya ialah dia kemestian suatu syarat yang untuk belajar, dia kena hafal, kena hafal Quran dulu. Mana ibu bapa dia bawa seorang anak dia ni pergi jumpa dengan muhaddis untuk menyerahkan anak dia belajar hadis. Lalu tok guru hadis ni tanya dia sudah hafal Quran ke tidak ni? Tak hafal lagi, tak hafal balik dulu. Hadis itu ialah pentafsir kepada Al-Quran. Tu. Kita sekarang ni jadi sembrono dah, yang mengaji pondok mengaji ilmu Islam saja, yang mengapa Quran saja. Jadi masing-masing ada kelemahan belaka. Dan bila ada kelemahan begini, dan mengaji ni pula cobek-cobek sikit-sikit belaka. Jadi sepatutnya macam mana? Sepatutnya kita bersatu sebab masing-masing saling bergantung antara satu sama lain. Tapi ini menjadikan punca kepada perpecahan. Kerana hanya mengetahui sebahagian daripada Islam itu, lalu suka condemn orang suka kritik orang kerana tak seperti pandangan dia, begitu. Sedangkan ilmu kita yang tidak istighraq menghabisi tu. Qala musannif rahimahullah taala. Jadi tak boleh kita bilangkan qaul qadim itu sebagai mazhab Imam Syafi'i, melainkan ada nas yang menunjukkan begitu, atau yang ditarjihkan oleh mereka yang ahlun litarjih. Mana bagi tarjih ini. Minal ashabi, daripada al-ashab, yani al-ashab Syafi'i tu. Itu jangan kita duk perasa-perasa Wal amalu alal jadidi, bermula amal itu bermakna beramal. Wal amalu, bermula beramal itu amal maksudnya beramal, alal jadid ialah di atas qaul yang jadid. Yang kita nak beramal itu ialah mestilah di atas qaul yang jadid. Illa fi masailah, melainkan pada beberapa masalah yunabbahu alaiha, yang dibuat tambihkan di atasnya, di atas masail itu. Ini maksudnya ialah yang dia dibuat tambih itu ada dah seperti dalam kita al-ashbah wa nadhair asal itu ada 14 masalah itu yang telah dibuat tambih dah oleh fuqaha. Bahasanya yang rajihnya ialah dari pandangan qaul qadim ini berbanding qaul jadid. Itu yang diistisnakan. Qala wa haitsu aqulu wakila kadza, dan sekira-kira saya berkata wakila kadza, sekira-kira saya berkata wakila kadza, dikatakan begi fahuwa wajhun dha'ifun, maka qauli kata aku kila kadza tu ialah wajah yang dhaif, wajah wasahihu awil asahu khilafuh, bermula wajah yang sahih ataupun
Yang asah itu ialah khilafnya. Yang menyalahinya akan wajihin dhaif itu. Wala yakunu fihi bayanu li darajatil khilaf. Tidak adalah padanya pada qila kaza tu. Tidak ada pada qila kaza tu bayanun ialah suatu keterangan bagi darjat khilaf, tak ada dari segi kekuatannya. Qila kaza itu menunjukkan itu adalah wajah yang dhaif. Tapi setara mana dia tu dhaif, setara mana Quran itu tak ada di sana darjat khilaf itu. Dia kaul yang satu setara mana tu tak. Dia perkataan qila kaza itu hanya dilalah dia kepada maknanya aku kata lagi tu wajah dhaif. Setara mana itu makna darjat dia. Itu tidak dapat diambil fahamkan daripada orang panggil kata qila kaza tu. Ini maksudnya ada perkataan lain kalau untuk nak dilalah kepada darajat khilaf itu. Semata-mata ayat kata itu wajah dhaif itu saja. Wahaisu akulu kaza. Wahaisu akulu wa fi qaulin. Oh tu jadi kalau nasrahan tu dia jadi hilang ni. Nasrahan tak serupa ni. Supaya ni dia duduk ujung ni wahaisu akulu. Ada ni. Wahaisu akulu. Itu. Kok mata tu dah. Wahaisu akulu betul. Wahaisu akulu dan sekira-kira aku kata wa fi qauli kadza pada perkataan bagi tadi qila kadza tu farrajihu khilafu, maka qaul yang rajih itu adalah yang menyalahinya. Hak saat ni wajhun dhaif. Jadi kalau qila kadza tu ialah wajhun dhaif, maka yang menyalahinya apa dia? Sahih. Itu wajah. Itu dah dinyatakan sebelum daripada ni. Jadi wajah. Jadi sahih asal tu makna wajah. Tu. Ya kalau rajih. Jadi wa fi qauli kadza, kalau fi qauli kadza qaul. Maksud ni qila tu makna merujuk kepada wajhun dhaif. Tapi kalau aku kata fi qauli kadza pada perkataan demikian sekian ni farrajihu khilafu, maka qaul yang rajih itu adalah menyalahi kata qauli kadza. Wa minha wa fi qauli kadza farajun wa yatabayyanu quwwatul khilafi wa dha'fihi idzalika, dan jadi nyatalah oleh kuat khilaf dan lemahnya khilaf fi dzalika pada demikian itu pada kata qauli kadza yang khilaf dianya ialah rajih, dan wa ma qablahu dan bare yang sebelum daripada zalika apa dia qila kadza. Jadi zalika sana itu fi qauli kadza, maknanya wa ma qablahu dan sebelum daripada zalika itu ialah qila kadza. Dari mana-mana kita nak tahu dia punya kekuatan khilaf itu kuat khilaf atau tak kuat khilaf, hanya khilaf itu makna kuat atau tidak. Sebab dia dah sebut saat ni bahawasanya perkataan qila kadza dan samalah juga fi qauli kadza itu tidak ada isyar makna orang panggil darajat khilaf itu, yakni kuwatan wa dha'fan. Ni sebab kepada kuat dan juga lemah, tak ada. Jadi macam mana kita nak tahu orang panggil setara mana khilaf itu? Itu min mudarakihi, daripada tempat dapatnya. Panggil zalika al-mazkur sana, sama ada zalika ataupun wama qablahu tu, daripada tempat mendapatkannya, tempat terbit dia, situ, tempat berbicaraan dia lah. Maksud daripada siaqul bahsi, daripada halaman perbahasannya, situlah ada isyar kelu-kelu tu. Untuk kita mengetahui akan orang panggil dia punya kekuatan khilaf itu. Tu. Jadi semata-mata perkataan itu, perkataan qila kadza dan juga fi qauli kadza itu tidak memberi isyar dari sudut kekuatan khilaf itu tu setara mana. Wa minha dan setengah daripada an-nafais al-mustajadat. Makna yang cantik-cantik, yang indah-indah, makna-makna yang nafis, yang mustahsanat, mustajadat, yang dibilangkan elok, apa dia? Yang ni dalam kitab ni maksudnya ialah apa yang telah dilunaskan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj dia ini.
Sebab apa? Sebab ini maksudnya dia tu ambil dia makna ikhtisar daripada muharrar. Nah. Ini maksudnya dia ikhtisar tetapi dalam masa yang sama dia ada penambahan. Dia bukan semata-mata ikhtisar. Nah, seperti Syekh Nuruddin dia ikhtisar kitab Al-Ashbah, dia ambil tiga kitab saja ni. Kitab Ad-Durarul Bahiyah. Nah, tapi dalam masa yang sama dia tambah beberapa perkara, antaranya Babul Al-Ghaz, bab teka-teki. Jadi kita tengok dalam Al-Ashbah tu tak ada bab teka-teki. Teka-teki tu maksudnya masalah-masalah yang teka-teki kita tahulah ni. Teka-teki itu suatu benda yang directnya kita tak nampak selalu ni. Dia ada dalam fiqh pun dia ada juga. Pak teka-teki itu sebagai orang panggil kita nak jadi tarik gemar lah ni. Tu. Jadi kita buat soalan kuis, kita buat soalan kuis ke misalnya untuk orang panggil kuis seronok lah pelajar-pelajar ni. Tu. Qala musannifur rahimahullah taala jadi wa minha cuma daripada nafais al-mustajadat masailu nafisatun, beberapa masalah yang nafisah, yang seni, yang cantik, adummuha ilaih, ya aku himpunkan akan dia akan masail nafisah ni. Tu ilaihi kepadanya, kepada al-minhaj dah ni. Kepada hadzal kitab, mana kepada minhaj aku himpunkan ni. Fi mazanniha, pada tempat sangkanya, tempat sangka masailun nafisah. Itu semua daripada tadarruk lah ni. Jadi maksud dia tidak jazamkan ini masailun nafisah, mengaku produk kita ni adalah yang terbaik. Boleh jadi produk saya ni adalah yang baiklah juga ni. Begitulah. Fi mazanniha, gitulah. Pada sangkaannya, tempat sangka bagi masailun nafisah ni. Jadi mana tidak mengklaimkan mana bahawasanya itu dah orang panggil masail nafisah tu tidak. Yang bagi alla yukhlal kitab minha, yang sewajarnya bahawa tidak disunyikan akan kitab ni lah. Minhaj ni. Minha daripada masail nafisah. Jadi masail nafisah tu ialah daripada an-nafaisil mustajadat. Jadi setengah daripada an-nafais al-mustajadat itu ialah al-masailun nafisah ni. Tu. Minha daripadanya daripada masail nafisah. Ayil minhaji mana al-kitab. Itu tafsir kepada al-kitab. La yukal al-kitabu al-minhaju. Minhajut talibin. Alladhi huwa ismun. Yang mana al-minhaj itu ialah nama lil mukhtasar. Satu nama bagi kitab mukhtasar. Minhaj itu mukhtasar. Tapi itulah isyuriah, persepsi itu akan jadi berubah. Maknanya yang pendek dulu misalnya takfif. Orang yang jadi imam ni, seperti membaca ayat Quran itu, maknanya kita kena takfif. Jadi yang namanya takfif itu boleh berubah mengikut keadaan zaman dan masa. Sebab tanggapan orang itu jadi berubah. Benda yang dulu dia panggil mudah, makna maknanya kalau sepipi itu misalnya itu pendek je boleh jadi ni. Tapi bagi kita kalau baca sepipi satu muka surah Al-Quran tu panjanglah ni. Jadi tapi kita kena meraihkan ahlu zaman. Sebab inilah Nabi kata kerana di belakang kamu tak ada hantu mak orang ada zaman sekarang. Jadi kita nak paksa orang tu ni untuk orang panggil menerima standard orang zaman dulu tak boleh lah ni. Supaya sekarang lah kita paksa anak-anak kita supaya terima ni. Hok zaman kita sekolah dulu. Zaman kita sekolah dulu kasutnya setahun. Tahun depan lah barulah cari belubang bergapok ni. Tak kira ni. Sekarang ada orang panggil. Dan juga segala peralatan untuk pelajaran mereka adalah berbeza ni. Abah dulu. Abah tu zaman abah. Ayat bapak ni. Tu kita kena meraihkan. Terpaksa kena meraih. Seperti juga kita kata zaman sekarang kita berhadapan dengan audien dan juga manusia pada zaman sekarang ni. Kita tak boleh nak banding-banding sangat kerana ni takut kalau kita duduk orang panggil duduk paksa-paksa orang untuk menerima satu standard yang mereka tu maknanya tak biasa lagi ni. Itu ke dia jadi orang panggil meliarkan hati orang ni. Sedangkan kerja kita ialah menarik orang. Seorang imam di masjid itu peranan dia ialah tarik orang pakak ramai-ramai mari masjid. Sepatutnya begitu. Sangat malan ni. Sangat malan bila orang jadi tak segi masjid itu pergi ke masjid kerana tu imam. Ada ke tak lagi tu? Mana seorang iman dia kena tahu diri, sepatutnya dia berperanan. Dia kena kita kena kita perangai huduh kita, semua kita ada perangai huduh belaka ni.
Perangai antara nak menaik dia tak boleh mengalah kau orang apa ni. Tapi kita kena fikir kebaikan manusia ni. Tu. Mana kita nak beri kebaikan kepada manusia supaya orang semua pakak suka gemar untuk mari semaya ni di masjid ni. Jadi maknanya kalau iman yang menjadi punca orang lari daripada masjid, itu satu benda yang sangat tragis lah, orang panggil sangat, mana orang panggil malan lah lagu tu ni. Tu. Maksud iman ni orang panggil iyalah. Maklum sajalah kerana zaman kita sekarang itu yang orang panggil menjawab sesuatu jawatan itu bukan orang ahli baginya. Jadi seorang imam itu dia tidak merasa bertanggungjawab untuk orang panggil berdakwah kepada manusia. Jadi bukan imam sajalah, mana tempat-tempat lain punya orang hanya nak orang panggil nak pegang diri belaka masing-masing merasakan diri itu hebat belaka tu. Jadi menyebabkan orang panggil orang itu makna orang perik. Dia pun tak semai semayang. Alah dia bukan masalah. Cuba kita dia pun tak semai mengaji dengan aku, tak semai pergi mengaji orang lain bukan soal tu Soalnya kita nak orang tu belajar ilmu Islam. Soalnya kita nak orang tu ramai-ramai pakak datang ke masjid Jadi usaha sepatutnya maknanya orang panggil sebab itulah makna dalam kitab pada semuanya makna aulawiyah, keutamaan orang jadi imam itu kan begitu ciri-ciri dia. Yang akhir-akhir last itu gap dia ada juga dia punya orang panggil hak comel rupa nak juga comel rupa tu imam suka pergi semaya masjid apa tu imam handsome semak tapi hak tu ya bukan hak duduk teratas bukan hak yang teratas. Itu hak yang kemudian dah bersih pakaiannya dia hak nombor satu tu ada lagi Jadi maksudnya ialah kita sepatutnya orang panggil menjadi daya penarik tu. Sebagaimana para rasul. Begitu ke perbahasannya mengenai sifat yang harus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ini dia tidak, walaupun dia harus bersifat dengan sifat manusia biasa, tapi tidaklah bersifat dengan sifat-sifat yang boleh mencederakan hikmah mereka itu diutuskan sebagai rasul. Apa dia hikmah yang paling besar sekali diutuskan mereka itu sebagai rasul? Ialah memanggil manusia, mengajak manusia. Sebab itu seorang rasul itu, kalau orang tak tahu dia pun rasul, dia adalah seorang rasul. Kali pertama dia seorang yang dia punya kepribadian dia, penampilan dia, fizikalnya semua itu, bila kita tengok dia siapa dia pun tengok dia akan tertarik hati kepada dia. Maka tidak boleh misalnya kita kata penyakit korak ke apa ke panah ke apa, tak boleh lagi tu. Itu meliarkan hati orang. Bukan soal itu benda tu di sisi Allah Ta'ala lain pula Jadi seorang rasul itu bila kita tengok dia pasti kita akan tertarik. Semua orang akan jatuh hati kepada dia. Itu Nabi Muhammad orang duk lawan cawak itu soal yang lain pula Sebelum Nabi berumur 40 tahun tak ada satu orang manusia pun yang pernah membenci Nabi. Budak kecil, orang besar, orang tinok, orang jatuh Jadi bila Nabi mengajak mereka kepada agama Tauhid, situlah maksudnya berlawan dengan Nabi itu ada sesuatu yang lain, sebab yang lain. Tu. Jadi Nabi ni asas dia dalam dakwah Nabi fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan sebab rahmat Allah Taala lah kamu boleh berlemah lembut dengan mereka itu. Jadi seandainya kamu itu fazzan ghalizal qalbi lam fadu min haulik. Kalau kamu ni kasar dan orang panggil keras hati, nescaya bertempiaran lagi lah. Mana orang miskin, mana para sahabat Tapi Nabi begitu. Itulah asas teras kepada dakwah jadi menyebabkan orang panggil Nabi itu maksudnya itulah akhlak. Akhlak itu, akhlak budi pekerti yang baik itu ditunjangi oleh apa dia? La taghdab, jangan marah. Jangan marah tu dia makna sabarlah. Wal kazimin al ghaiz wal 'afin 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mana memaafkan manusia itu ihsan. Menahan kemarahan bukan bermakna kita maafkan, tetapi itu sudah cukup, itu adil. Tapi kalau kita boleh memaafkan manusia, sebagaimana itu adalah ihsan. Sebagaimana Nabi SAW begitu dikasari, disakiti oleh orang-orang kampung Taif, tak dia nak masuk kampung, kalau tak sewi masuk kampung royak lah, jangan masuk Tidak belebak mari batu Aduh lah Zaid bin Harisah tak berhenti-henti mengalir air mata Nabi mengalir darahnya diketingkatan dalam satu riwayat jadi maknanya setelah orang panggil perjalanan yang begitu jauh Ana dulu pun anda dak suka kata moga kita baca kitab kita baca sirah Nabi orang panggil dah begitu lama berdakwah kepada orang Mekah
Lalu dia gilah ambil inisiatif untuk berdakwah ke kampung Taif di luar daripada Mekah. Kita ingat ke Mekah Taif ni pada layar dengan pasir tumbuh je. Begitu je lebih kurang ni. Rupa-rupa dia tu sehingga ada pertikaian dia. Adakah dia sampai 2 marhalah ataupun tidak? Kerana kalau sampai 2 marhalah bermakna wajib kita kena tawaf wadak ke? Tu. Tapi kalau anagi tu anagi hok jalan, dia mau kata jalan hok lebih dekat. Tapi kita bukan pergi ngabah kita pergi ngaji MC. Katanya ngabah tu kalau jalan tu tak ada sebab kau nak patah sangat. Tak ada nak ambil saik. Jadi kalau pergi ngah kereta tu sempatlah. Jadi daripada situlah itu pentingnya, maknanya kita pergi ke Mekah tu makna kita daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, di situlah kita dapat menhayati macam mana Nabi hijrah di kiri kanan kita tengok keluar daripada cermibah tu mana pada pasir batu-batu tapi kalau boleh puasa itu kadang-kadang kalau bah kalau bah tak berapa itu tetap berapa jadi hawa hawa dengan mana ekon juga duk bagaimana Nabi begitulah juga. Jadi kita boleh bayar ke Allah Nabi daripada Mekah pergi ke Taif dengan perjalanan jarak perjalanan yang jauh, dengan jalannya begitu bukit bukan naik bukit turun bukit lah Nabi. Lebih pada jalan gerik lagi. Lepas tu siapa-siapa dengan segala keletihan itu sapanya ialah anak batu. Dia haji umrah ini dia punya tarbiyah apa dia? Untuk kita jadi sayang kepada agama Islam dan umat. Kerana dia macam sejarah lah. Sekolah rendah dulu. Ada dah. Sekolah menengah cikgu sejarah dia kata gapo? Falsafah belajar sejarah untuk kita sayang kepada tanah air kita. Yakni kita mengimbau kembali macam mana perjalanan orang-orang dulu. Sekarang Allah Ta'ala padah kita ke Mekah tu untuk merasakan sedikit kesusahan. Tapi banyak yang kita lihat orang-orang di Mekah tu merungung itu ni tak kena dia tak faham. Allah Ta'ala panggil tu apa dia, untuk apa dia sentiasa saja nak selesa, nak yang terbaik tak boleh ada orang panggil kekurangan sedikit pun jadi rugilah lagu tu ini maksudnya bagaimana kita tu nak menhayati bagaimana Islam dulu bermula dengan dagang dan manusia orang panggil orang Islam begitu diganyan ancaman nyawa, ancaman kesakitan yang tidak tertanggung oleh tubuh badan kita tak rasa begitu cuma orang panggil supaya kita duduk Mekah begitu mencabarnya untuk kita boleh semaya berjemaah di dalam masjid. Kalau kita duduk di rumah tanah air kita tok bila qomat kita nak duduk belakang tok imam dia lagi ke dok. Dia berdoa langsung. Bahkan kalau kita cuek orang depan, mari tukar posisi saya duduk depan. Selekeh. Tapi kalau di Masjidil Haram, yang namanya Masjidil Haram, hok setengah orang panggil hok PA perangah huduh. Kalau pakai kesal-kesal lagi boleh kita menyelik duduk, tapi nyawa kerah. Ada juga biasa lagi tu macam-macam jadi maknanya sukarnya orang panggil nak boleh semaya kalau supaya boleh puasa di datar pun tu tak boleh nak kita Malaysia ni moga manja belakang kalau orang panggil nak pergi buat umrah gak tanya ustaz lah soalan nombor 1 kepada ustaz lah jaruk tu orang Malaysia nombor 1 jaruk gapo dia tu nampaklah cara sikap pemikiran tak susah sikit kabut tu jaruk itu yang paling penting sekali tu tapi kalau kita tengok orang lain ustaz lah duduk jauh-jauh dengan sebab duduk jauh itulah mereka tu tak tinggal masjid tak tinggal masjid lepas tu cok pula parking tak Allah menyusahkan tak tinggal langsung dia ada kumpulan dia pergi ke Cimbero orang lain duduk situ jadi kalau waktu asar tak sah pergi awal setara mana pun payah nak dapat dia start dia sepah daripada Zuhur tu start dah. Nak buka puasa nak tarawih tu kalau Zuhur tu hingga lagi tu. Jadi nak ayatnya begini maksudnya ialah begitu kita Allah susahnya nak semaya jemaah Jadi dengan sebab susah tu kita akan jadi sangat menghargai. Contohnya kalau kita dapat satu tempat dalam Masjidil Haram untuk zaman kita zaman sekarang boleh semaya Allah mujurnya syukur sangat Allah sukarnya seronok kita mana balik Allah puas hatinya supaya semaya asar saat ni boleh dalam duduk sah molek tu. Jadi maknanya begitu maknanya peluang-peluang untuk melakukan ibadat. Mana zaman dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Yakni nak semaya nak zahirkan Islam pun tak boleh.
Nak semaya Jumaat tak ada di Mekah. Jumaat lebih-lebih lagi sebab sifatnya semaya Jumaat itulah ada syiar. Syiar maksudnya kena tunjuk jadi maknanya kita sekarang ni tak ada siapa dia marah nak semaya Jumaat kau nak tak ada orang marah nak belajar ilmu Islam kau. Kita nak belajar nak mengaji ilmu Islam ni tempat kita lah, tempat lain yang tak tahu tempat lain tu boleh jadi bukan dia tak tahulah, wallahu alam lah. Tapi kalau kita di Malaysia agak nak belajar ilmu ni mana tak ada orang larang lah tak ada halangan lah tu. Tapi kita tak guna kesempatan itulah ruginya tu. Ni macam Suhaifi kita ni ini dia kena faham juga peratusan mutazawijin itu semakin bertambah. Yang kurangnya hak ghair mutazawij. Tidakkah beliau rasa terancam? Termasuklah juga Iqbal jadi masa sebelum daripada kita berkahwin gitu semua tu maksud kita kena guna kesempatan belajar ilmu Allah Ta'ala ni tak sudah, tapi maknanya bukanlah nak menikah nanti habis mengaji. Bila habis mengaji ada tahap dia. Sampai tahap begini pelajar tu makna sewajarnya dia kena menikah dah. Mana kalau yang namanya buka kita tak nampak butir kita, tapi nampak muka lain, hak tu dia kena menikah dah lah. Kalau dia mengaji pun dia teruskan dengan mengaji, jawab dia tak ada pedah sikit rambut. Macam mana nak mengaji kalau buka kitab mana ustaz tanya mana yang nampaknya mata, nampak hidungnya bukan tu. Maksud dia kena menikah. Bila dia menikah tu barulah orang panggil barulah ni baru buka kitab nampak semula dah itu dia ada tahap-tahap dia dah tu. Qala musannif rahimahullah taala jadi mana saat ni jadi minhaj ismun lil mukhtasar. Minhaj itu ialah nama bagi mukhtasar. Wa ma yadummu ilai, gambaran yang yudammu yang dihimpunkanlah kepada mukhtasar wa nabbaha bidzalika, dan memberi tambihlah musannif dengan demikian itu dengan kata maknanya ismul mukhtasar itu ialah i'tizaran, kerana mengambil kemaafan. Jadi orang panggil keuzuran an kauni hadza, daripada keadaan ini keadaan penambahan masail nafisah ini la yunasibu lil mukhtasarat, tidak sesuai sebenarnya bagi mukhtasarat. Jadi dia minta maaf lah juga yang namanya minhaj ini ialah nama bagi mukhtasar, tapi seakan-akan itu orang panggil apa nama pengkategorian dia tu nampak macam spek dia tu bukan macam spek mukhtasar dah sikit sebab ada tambahan-tambahan dia lain mukhtasar, spek mukhtasar lagu lain, syarah lagu lain jadi maksudnya bila ada penambahan begini jadi dari segi orang panggil makna spek dia tu sebagai mukhtasar itu maknanya kurang munasabah lah jadi dia tu makna i'tizal lah, minta maaf kalau aku ni jadi ada berasa penambahan tu rasa tinggi-tinggi sikit tu begitulah maksud dia nya jadi wa aqulu fi awwaliha, dan aku kata makna wahai su aqulu, sekira aku kata fi awwaliha ay tilkal masail, pada awalnya tilkal masail, qultu wa fi akhirha. Jadi bila aku kata fi awwaliha, makna masalah itu permulaan masalah, bermakna aku kata juga wa fi akhirha. Begitu dia panggil uslub metod yang dijalani oleh musannif kita, itulah Al-Imam Nawawi dalam kitab Minhaj dia ini. Wallahu a'lam. Litatamayyaza an masailil muharrari, supaya jadi terbezalah masail nafisah yang aku tambah ini daripada masalah-masalah muharrar tu. Wa qad yaf'alu dzalika, kadang-kadang mengerjakan oleh musannif demikian itu, yakni maknanya apa nama dhammuhu mana masail nafisah ialah itu kadang-kadang yang mengerjakan fi ghairil masailil mazidah, pada yang lain daripada masalah tambah. Ada juga kadang-kadang dia buat rupa ni hak saat itu ialah masalah nafisah yang dia tambah mana adumuha tapi ada juga kadang-kadang dia buat lagu ni ialah pada masalah-masalah yang bukan masalah-masalah tambahan.
wa qad yatrukuha fi masaila mazidatin, dan kadang-kadang meninggalkan oleh musannif akan dia panggil masail nafisah saat itu pada masalah mazidah, meninggalkan akan dia. Hadhihi ini maksudnya hadhihi tariq ni, tariqah, hadhihi tariqah. Jadi fajalla man la yaghfulu maka jadi bersalah oleh mereka man la yaghfulu, oleh mereka yang tidak lalai ni, yang tidak lalai daripada itu, maksudnya mendapat keberuntungan lah ni. Qala wa ma wajadtahu, nah wajadtahu ni ayyuhal naziru, dan apa yang kamu dapati akan dia, akan ma itu, wahai an-nazir fil kitab, wahai orang yang memandang, yang memerhatikan pada kitab-kitab minhaj ini, min ziyadati lafzatin. Jadi kalau kamu dapati akan dia ke mana, hayuhan nazir fil kitab, min ziyadati lafzatin, daripada tambahan lafaz, satu lafaz, biduna qultu, tanpa ada perkataan qultu. Jadi kalau kata qultu itu bermaknanya itu adalah tambahan. Tu qultu aku kata Siapa dia kata? Imam Nawawi kata, bukan Imam Rafi'i kata Jadi sekarang kalau kamu dapati ada penambahan, bagaimana dengan cara kamu menyemuk dalam muharrar? Ini tak ada ni dalam. Jadi kalau ada ziyadah lafzah, mana satu perkataan, satu lafaz, tanpa aku mengatakan qultu, wanahwiha, dan seumpamanya qultu tu, aku kata qultu, yang menunjukkan isyair kepada itu tambahan, alama fi muharrari, ziyadatil lafzatin. Wanahwiha tu kembali atau kepada ziyadatil lafzatin, atau seumpamanya ziyadatil lafzatin tu alama di atas bare fil muharrari. Jadi fa'tamidha, maka iktimad oleh kamu akan dia akan ziyadatil lafzatin itu, jangan kamu tinggal, jangan kamu hampurkan. Jadi iktimad berpergilah kan, fala budda minha, maka tak dapat tidak daripada ziyadah lafzah. Maksudnya kalau mendapati ada tambahan lafzah itu atau seumpamanya di atas ma fil muharrar, maka mungkin kena iktimad, kena pergi Jangan kamu orang panggil biarkan dia ataupun mana kamu tak ambil makna itu fala budda minha, ialah maka tak dapat tidak daripadanya, aku terpaksa kena tambah. Walaupun aku terpaksa kena tambah tu. Minha daripada ziyadatil lafzatin itu kena tambah. Perkara yang memang kena tambah. Ya maklum sajalah kita ni. Kadang-kadang kita berkecek ni kadang-kadang ada benda yang tak orang panggil orang panggil tidak habis. Tak habis bila kita berkecek banyak-banyak sekali kan. Jadi orang yang memerhatikan dia tu dia melihat ada terpotong di sini. Mana dia tambah tu. Famin zalika, contoh dia contoh ziyadatul lafzah maka setengah daripada demikian itu, setengah daripada ziyadatul lafzah wa nahwihi itu, annal muharrara qala fi bab tayammumi, bahasanya kitab muharrar bermaknanya Imam Rafi'i lah sebut kitab sebenarnya sebutlah kita kata syarah. Bila kita sebut syarah maksudnya ialah syari'. Syarah telah maknanya menganjurkan jatuh, maksudnya syari'. Tu. Jadi kata muharrar tu maknanya sebenarnya ialah Imam Rafi'i lah. Bahawasanya muharrar telah berkata, muharrar tu nak berkata tu. Musannif dia tu yang berkata. Fi bab tayammum, pada bab tayammum. Illa tu dia kata lagu ni. Illa an yakuna bi udwihi damun. Malaikat bahawa adalah di anggotanya seorang tu ada darah. Tu muharrar kata balah tu dalam bab tayammum. Fazad al-musannifu, maka menambah oleh musannif seperti Imam Nawawi minhaj, bukan muharrar. Dia tambah apa? Lafzu katsirun. Jadi damun katsir, yang banyak. Jadi menambahkan perkataan katsir itu wahya, yakni ziyadah lafzi katsir itu ziyadatun la budda minha, ziyadah yang tak dapat tidak daripada ziyadah terpaksa ziyadah.
Sebab apa? Sebab kalau semata-mata dam, kalau sikit tak ada apa. Jadi sebab tu dia kena damun kathirun, darah yang banyak. Tu. Jadi kalau tidak ditambah, jadi fahamnya ialah semata-mata darah. Walaupun sikit sekalipun. Maka kalau aku tambah begitu, maknanya kerana tak dapat tidur dah kena tambah. Tu. Wa kadza ma wajadtahu minal adhkari mukhalifan lima fil muharrari. Begitu juga apa yang kamu dapati akan dia akan daripada zikir-zikir, lafaz-lafaz zikir. Doa kau wirid kau berapa kau minal mukhalifan lah lima. Hal keadaan al-azkar itu hal kauniha, hal keadaannya mana al-azkar itu mukhalifan menyalahi dia lima bagi bare fil muharrari di dalam kitab muharrar. Guano tak serupa ni zikir ni. Tu makna guano ikhtisar daripada muharrar lagu mana wa ghairihi dan lainnya. Lain daripada muharrar min kutubil fiqhi, daripada kitab-kitab fiqh. Bukan kata kitab muharrar saja dah. Guano ni mana wawi ni zikir ni tak serupa dengan asal dia ni. Yang kita muharrar ataupun tak serupa dengan kitab-kitab fiqh lagu lain ni zikir ni. Tu misalnya doa iftitah kau ni tak serupa ni. Doa iftitah ni dalam muharrar ataupun daripada kitab-kitab fiqh yang lain kena dalam Fathul Qorib lagu lain ni. Maksudnya mana dalam Abu Syuja lagu lain ni. Tu. Misalnya kita kata lagi tu tu. Fa'tamirhu, maka iktimad olehmu. Jadi penegasan daripada maksudnya masuk iktimad itu mana iktimad berpegang makna jangan tinggallah, maknanya ambil lah. Fa'tamirhu ma wajadtahu minal adhkar mukhalifan lima fil muharrari wa ghairihi min kutubil fiqhi. Fa inni, maka sesungguhnya aku walaupun dia menyalahi zikir itu menyalahi apa yang ada dalam kitab muharrar ataupun dalam kitab-kitab fiqh yang lain maka mungkin kena pergi, mungkin ambil sebab apa? Fa inni yakni li'anni, kerana aku haqqaqtuhu, aku telah tahqiqkan akan dia. Akan ma wajadtahu minal adhkar sana itu. Mukhalifan sana. Min kutubil hadisi, daripada kitab-kitab hadis. Itu dia. Mana kalau kamu mendapati warna pula ni tak serupa dengan muharrar ni. Kitab-kitab fiqh lain tak serupa ni zikir ni lagu mana? Iktimad. Kerana aku bukan ambil sebarangnya tu. Tu. Bukan aku duk koya sore aku sendiri tidak tu. Bukan ya qazah tak ya qazah ini aku ambil daripada Nabi, daripada hadis Nabi Bukan ya qazah jumpa Nabi itu tak boleh dah Yang selepas daripada kewafatan Nabi tak ada dah. Pendalilan orang panggil hak Nabi itu maksudnya kalau kata ya qazah tak ya qazah pun tidak tu. Hak masa Nabi hidup dulu je itu untuk perorangan individu itu bolehlah kalau dia bermimpi apa pun, tapi mana syarat awal-awal lagi, ulama-ulama awal-awal lagi telah tutup pintu supaya orang tidak salah guna. Mana mimpi ini tidak boleh jadikan nas. Kalau mimpi boleh jadi nas, semua orang kata dia berjumpa dengan Nabi. Dan Nabi kata tak apa, dia tak semaya subuh pun misalnya ketentuan bagi dia. Jadi nyanyuklah setara ulama tu duduk tutup pintu dah, orang panggil supaya jangan guna tu mana duduk ada sebatuk dah tu. Jadi aku telah tahqiqkan dia daripada kitab-kitab hadis al-mu'tamadati, yang mu'tamadah, bukan kitab-kitab hadis biasa-biasa yang telah diiktimadkan dia fi naqlih, pada menakalkan akan dia akan orang panggil ma wajadtahu tu minal adhkar. Fa innal muhadditsina, tariq muhadditsin dia berbeza dengan ulama lain, dengan ulama fiqh ko. Fa innal muhadditsina ya'tannuna bil lafzih, maka kerana bahawasanya ulama-ulama hadis dia lebih i'tina, lebih memberi perhatian, lebih cakno, lebih karik kepada bil lafzih, dengan lafaz hadis. Tu bi khilafil fuqaha, bersalah dengan fuqaha. Fuqaha itu dia mengambil mafhum istinbat tu. Itu ulama fiqh hadis. Sebab itulah mana ulama hadis dia orang panggil dia lebih kepada lafaz dia, mantuk semata-mata tu. Lebih kepada lafaz hadis. Fal marji'u, maka tempat kembalinya fi zalika
pada ma wajadtahu minal azkaril mukhalif lima fil muharrar itu kutubul hadis ialah kitab hadis ni tempat kembalinya mutasab bimbel lah supaya ni lah ni macam kitab-kitab fiqh huk jawi ni kok ni tak ada ayat-ayat Quran tak ada hadis-hadis Nabi ni jadi dituduhkan kata ni itu makna rekaan ulama ni itu satu dakwah yang sangat dangkal orang panggil ni macam mana mak fiqh orang panggil membuat keputusan hukum itu maknanya tidak berdasar kepada dalil-dalil itu tidak munasabah langsung sedangkan ulama fiqh orang yang membicarakan orang panggil dalil-dalil kepada hukum hakam ni tu kena faham lah sebab apa hantaran kita tu untuk siapa dia ni sasaran dia ni orang panggil mana untuk para mubtadiin usahlah lagi kita tu sibukkan mereka dengan dalil-dalil dengan nas-nas yang penting mereka itu mengetahui yang basic dari segi hukum hakam tahu orang panggil semaya rukun semaya tu begitu saja 13 ni jangan disibukkan dia tu orang panggil khilaf mana dalil radhanya tu tak payahlah lagi ni dan dengan dalil-dalilnya lagi ni itu belum sampai masa dia lagi ni hanya diterapkan mereka dengan hafaz saja orang panggil sifat 20 biarlah tak payah lagi ni kemudian bila dah faham dah hafaz itu pun bila kita ajar tu dia melekatlah qala musannif rahimahullah taala fal marji'u fi dhalika kutubul hadis wa qad uqaddimu ba'da masailil fasli limunasabatin aw ikhtisarin dan waqar kadang-kadang aku takdimkan aku makna bawakan setengah daripada masalah fasal makna faslun fasal itu limunasabatin kerana ada satu munasabah kesuana aw ikhtisaran ataupun nak ringkaskan tu wa rubbama qaddamtu faslan lil munasabati boleh jadi aku takdimkan akan fasal dan makna satu fasal kerana munasabah kama fa'ala fi babil ihsar kata syarah kita ikna ikna apa pula alah apa nama ni mana sirajul wahaj ikna malan ni jadi mana kama fa'ala sebagaimana kata syarah kita ni sebagaimana telah mengerjakan oleh dia oleh musannif yakni Imam Nawawi fi babil ihsar ia nak tunjuk contoh bukti ni pada bab ihsar musannif maksudnya kata syarah kita supaya dia buat dah pada bab ihsar wal fawat itulah ihsar tu makna bab hajilah ni ada juga fawat lupuk lupuk panggil apa nama padan Arafah ni fa innahu maka bahwasanya musannif akharahu mentakhirkan akan dia akan babal ihsal wal fawat ini musannif dia takhirkan babal ihsal wal fawat ini anil kalam anil jaza daripada berbicara ataupun tajuk ba alal jaza jaza ni maksudnya video dam ni tu jadi dia berbicara tentang jaza dulu. Barulah dia berbicara bab ihsar dan fawat. Tu. Wal muharraru sedangkan muharrar qaddamahu alaih. Sedangkan muharrar dia mendahulukan akan bab ihsar, babil ihsar wal fawat alaihi di atasnya di atas al-kalami alal jaza. Tu jadi tak serupalah. Jadi mana apa yang ditakdimkan oleh muharrar itu diterbalikkan oleh Imam Nawawi. Wa ma fa'alahu minhaju bara yang telah memperbuat akan dia agama oleh minhaj iaitu Imam Nawawi lah ahsanu itu terlebih comel kata syarah kita tu. Li'annahu kerana bahasanya musannif ataupun minhaj. Dia isnad kepada minhaj mana minhaj zakara muharramatil ihram menyebut akan benda-benda keharaman ihram masuk patah lagi ihram mana patah lagi lah patah ihram wa akhara jadi berbicara tentang jaza ialah berbicara tentang patah lagi ihram sebab jaza itu ialah kerana langgar pantas lagi tu tu jadi comel itulah lebih baiknya daripada maknanya ihsar fawat tu kemudian tu ni wa akharaha anil istiyadi dan mentakhirkan akan dia akan muharram al ihram daripada istiyad
masalah berburu. Tu. Muharramatil ihram itu dibicarakan dulu daripada istiyad. Wala syakka, tidak ada syak an-nafasalat takhir, bahasanya perceraian takhir. Ini dam takhir fi jazail saidi. Takhir, pilih, boleh pilih. Bukannya tartib. Takhir, bahawa fasal takhir fi jazai saidi, ini dia nak ayat apa yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi, mendahulukan maknanya orang panggil alal jaza itu, al-kalimah alal jaza itu lebih comel lah daripada muharramnya dia duk cara ba'isar dengan fawat dulu. Tu. Jazai said, jadi kerana fasal pada menyatakan takhir. Tu masuk faslun tu dah. Fasal takhir itu pada balasan, mana jazak, mana balasan hukumnya denda said, tu makna istiyad, makna berburu binatang penuh, itu munasabul lahu li ta'alluqih, munasabah baginya bagi jazak kerana bertakluknya. Akan orang panggil fasal takhir itu akan orang panggil jazak said itu. Tu dia ada kaitan bil istiyadi, kerana bertakluknya faslut takhir itu, takhir tu. Dan takhir itu dengan istiyad. Itu nak contoh. Contoh bahasanya apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi itu agak lebih comel lah, bermandai wa asalnya, kita asal. Wa arju, aku harap in tamma hadzal mukhtasaru, jika sempurnalah oleh mukhtasar ini. Tu. Jadi begitu. Ini setengah juga daripada tadarruk juga tu. Tidak mendakwa sempurna payah dah tu apa nak cari bagi sarah amu begitulah labuk orang sekarang tu. Jauh daripada roh tadarruk, tawaduk. Aku harap jika sempurnalah mukhtasar ini, an yakuna, bahawa adalah hadzal mukhtasar ini fi makna syarhil muharrari, ialah pada makna syarah lil muharrari, bagi muharrar, bukan syarah pada makna syarah. Tu pada makna. Seperti kita kata batu, istinja dengan batu, dan barang yang pada makna batu. Jadi barang yang pada makna batu tu dia kurang dah martabat dia. Kerana asalnya ialah batu. Jadi aku harapnya begini, aku harap maknanya jika sempurnalah mukhtasar ini, aku harap kalau mukhtasar ni sempurna, adalah dia tu pada makna syarah belai-belai. Walaupun dia tu mukhtasar, ikhtisar daripada kitab muharrar, tapi mudah-mudahan aku harapnya kalau sempurnalah mukhtasar ini, adalah ianya pada makna syarah bagi muharrar. Pada makna syarah, bukan syarah. Tu. Bukan fi syarhil lil muharrar, tidak fi makna syarhi, pada makna syarah. Itu dipanggil apa dia? Mimba bitawaddu' jugalah daripada bab tawaddu' tu. Pada makna syarah. Tu. Fa innahu kerana bahawasanya hadzal mukhtasar ini bayana daqaiqah, menerangkan akan daqaiqnya al-muharrar, yang halus-halusnya, wa khafiyya al-fazih, dan yang tersembunyi lafaz-lafaznya. Lafaz-lafaz muharrar tu yang agak tersembunyi, orang panggil makna dia tu maka ditabinkan oleh hadzal mukhtasar. Jadi walaupun dia mukhtasar, aku harapnya mudah-mudahan dia tu pada makna syarah. Wa nabbaha ala sahih, dan membuat tambihlah oleh hadzal mukhtasar ini di atas wajah yang sahih. Tu. Wa maratibal khilafi, dan orang panggil wa nabbaha ala maratibil khilafi, di atas martabak khilaf min quwwatin wa dhafin, daripada kuat lemah setara mana tu. Jadi mana kalau kata sahih, wajahnya sahih, mana asah, tu perkataan itu ada memberi isyar makna kekuatan, makna khilaf. Tu. Itu maknanya maknanya mukhtasar ini. Walaupun dia mukhtasar, mudah-mudahan aku harap dia tu jadi pada makna syarah juga pada makna syarah bela-bela kerana dalam maratibil khilaf itu tidak berapa jelas maka di sini perkataan yang digunakan itu secara tak langsung menjelaskan maratibul khilaf. Wahal huwa qaulani, adakah dia tu khilaf itu qaulani, dua qaul kah? Khilaf tu qaulani kah? Dua qaul kah? Aw wajahani, ataupun dua wajah?
tak sama. Karena kalau kaulan ni ialah dua kaul al-Imam Syafi'i. Bagi Imam Syafi'i, kalau kata dua wajah tu al-ashabu Syafi'i. Dan kalau tariqah ni tu maknanya tarik. Tu sama ada dia tu mazhab ke tu. Jadi wa bayyana ma tahtajuhu al-masailu. De hazal mukhtasar ini menerangkan barang yang berhajatlah akan dia akan oleh masalah-masalah. Masalah-masalah ni dia ada hajat dia tu. Jadi hazal mukhtasar ini menyediakan hal itu. Jadi hazal mukhtasar itu ini menerangkan barang yang berhajat akan dia akan matu oleh masail. Masalah apa dia? Masalah-masalah ni ada hajat dia, keperluan dia. Apa dia hajat dia? Min qaidin, daripada qaid. Masalah tu dia kena ada qaid. Tak boleh nak lepas begitu saja Jadi tu yang jadi umum tu. Sesuatu masalah itu dia ada qaid. Au syartin, ada syarat dia pula tu. Itu dia panggil ma tahtajuhu al-masailu. Tu. Jadi maknanya minhaj ini dia berikan keperluan kepada masail di sana. Masail yang tidak ada qaid, tak ada syarat, begitu benda tu akan jadi sangat umum. Begitu. Jadi kalau ada qaid, ada syaratnya itu benda yang diperlukan oleh masalah. Apa masalah yang tidak ada pengecualian jadi maknanya kalau dalam kita kata kaedah semuanya ada pengecualian sebab itulah ada perkataan apa dia melainkan, ada tetapi tu. Okay, orang kecil ke tapi ada lah tapi ada semua itu makna qaid dia lah jadi supaya orang panggil jangan orang faham pakai boleh semata tak boleh semata bukan lagi tu ini faham ada boleh semata ke fikir boleh semata tak boleh semata itu dia panggil pandangan-pandangan ekstrim dia panggil berada pada dua hujung yang melampau tanpa ada orang panggil pengecualian. Hok kata tak boleh semata, hok kata boleh semata jadi luas sangat. Hok nun kepik telajuk tak ada lubang sikit rabuk tu. Jadi pandangan yang pertengahan yang sederhana itu biasanya itulah as-shawab. Jadi masalah itu dia perlu dikaid, perlu orang panggil ada syarat dia Jadi Imam Nawawi malamin hasdia itu dia berikan apa yang berhajat akan dia oleh masail. Wa ma ghalata fihi minal ahkam dia barang yang tersalahlah padanya pada ma itu daripada hukum-hukum ghalata maknanya al-aslu wa ma sahhaha fihi khilaf al-sahih dan barang yang mentasahihlah padanya pada ma itu akan khilaf asah dan wa ghairi zalika atau kepada qaidin lagi berkah dan yang lain daripada demikian tu makna al-mazkur sini fa inni la ahzifu sesungguhnya aku tidak suka-suka jah nak hazaf dok aku tidak hazaf uskitu aku tidak menggugurkan minhu daripada muharrar syai'an minal ahkam aslam sama sekali dok kena lagi tu tu dia orang jadi mukhtasir ni dia sebenarnya lebih mencabar nak buat mukhtasar itu payah nak syarah orang panggil suatu matan itu lebih mudah daripada kita nak ikhtisarkan dia ikhtisar itu merisikokan kehilangan orang panggil terdilik, terpadam, tertinggal benda-benda yang penting dengan sangkaan kita benda tu tak penting sedangkan benda tu penting berbeza dengan syarah kita tidak melenyapkan yang asal. Cuma kalau mungkin berlakunya ialah tersalah syarah. Tak kena fahaman kita terhadap mata tu. Itu saja tapi tak apalah maknanya asalnya kekal tu. Tapi yang namanya mukhtasar ini asalnya itu makna tidak kekal. Jadi tak kekal pun tapi makna dia tu kekal itu yang penting. Minal akan aslan sama sekali aku tak gugurkan wala minal khilafi tidak juga aku gugurkan daripada khilaf masalah khilaf gugurlah ni buailah serabuk tak jadi aku kekalkan walau kana wahyan sekalipun
al-khilaf itu wahyan ay dhaifan, mana lemah sekalipun. Kalau ada nyatakan di dalam muharrar, aku tetap akan nyatakan. Ini maksudnya ialah itulah benda-benda yang supaya tidak menjejaskan asal itu. Jadi dhaifan jiddan, wahyan ni wahi ni maksudnya dhaifan jiddan, sangat-sangat dhaif sekalipun. Kullu dzalika bermula semua demikian itu al-mazkur sani bihasabi qatihi wa zannih. Semua demikian itu maknanya ahkam dan juga khilaf walaupun wahyu itu ialah dengan sekira-kira tokoh musannif. Apa yang dilakukan oleh musannif ni maknanya zalika tu, itu dengan sekira-kira zon kemampuannya musannif dan juga zonnya tanggapannya. Fala yunafi annahu qad yaqa'u khilafu dzalika min ghairi qasdin. Maka tidak menafikan bahawasanya sya'an qad yaqa'u khilafu dzalika. Itu sya'an kerana fa'il kepada yaqa'u itu makna khilafu. Bahawasanya sya'an kadang-kadang berlaku khilaf demikian itu min ghairi qasdin, daripada ketiadaan qasd. Zalika tariq yang diambil oleh Imam Nawawi saat ni. Kadang-kadang ialah kita buat satu kaedah, satu cara untuk macam Iqbal dia nak buat tesis ke apa ni. Dia ada gaya penulisan dia telah tentukan cara orang panggil mana ni. Tapi kadang-kadang kita ni terkeluar daripada kebiasaan kita tu dia ada lah. Itu min ghairi qasdin ma'ama asyartu ilaih, serta barang yang aku isyaratkan kepada minan nafais, daripada nafais kata ke nafais warna apa tu misalnya wa syarhu yakunu bihadhil musabati, dan bermasyarah adalah ia dengan in musabah, membetuli, makna sesuai dengan inilah sebagaimana yang disebut sini. Ila annahu malaikan, bahasanya syarah itu yazidu bi dzikri dalail, ia lebih dengan menyebutkan dalil-dalil. Tu. Jadi selain daripada menhuraikan makna hak panggil hak asal itu dia juga lebihnya orang panggil syarah ini dia menyebutkan dalil-dalil. Tu. Falidzalika, dan kerana demikian itulah, yakni yazidu bi dzikri dalail, ja'alahu, menjadikan oleh musannihu akan hazal mukhtasar ini fi makna syarhi, pada makna syarhi, walam yakul, dia tak kata annahu syarhun, dia tak kata bahasanya hazal mukhtasar ialah syarah bagi muharrar, tidak. Cuma dia kata harapnya aku bahasanya mukhtasar ini boleh jadi pada makna syarah sebab kadang-kadang ada yang orang panggil menyalahi demikian tariq yang dia telah orang panggil gariskan sebab tu dia kata pada makna syarah. Jadi kalau orang kritik tu kita boleh tepilah tu maknanya pada menisbatkan dia sesuatu benda itu secara tulisnya seperti syarah itu menunjukkan kegahan kita hebat kita buat syarah tapi sebenarnya merisikokan kalau ada kekurangan apa makna kondemnya, kritiknya akan jadi lebih keras. Tapi kalau kita kata pada makna suatu makna pada ni lebih-lebih kurang Cik Mek Molek ni, bukan Cik Mek Molek betul hamba buat belajar jadi orang nak kritik pun tidaklah jadi kita tu maksud kata dan hamba ayat dah hamba bukan kata buat Cik Mek Molek lebih-lebih kurang apa nama Allah tu hok demo bubuh Allah tu kerana takut kena samai Allah nasi kau bubuh Allah belakang ni makna Allah ni makna pada makna Allah syarah lah jadi kalau kata Allah Cik Mek Molek, dia kata Cik Mek Molek gapo lagu ni, aku kata dia kata Allah Cik Mek Molek, bukan kata Cik Mek Molek lagu ni takut kita buat tu makna tak jadi tu. Falizalika ja'alahu fi mana syari wa lam wa qad syara'tu ma'a syuru'i fi hadzal mukhtasar, sesungguhnya telah masuklah aku serta masuk di dalam hadzal mukhtasar fi jam'i juz'in latifin, pada menghimpunkan satu juzuk yang latif, yang halus,
Bila sebut kata latif ni biasanya orang terlepas pandai lah, benda-bendanya orang terlepas pandang. Ala surati syarhi, di atas surah syarah, rupa syarah. Rupa syarah li daqaiqi hadzal mukhtasar, kerana bagi yang halus-halus bagi ini mukhtasar. Tu. Jadi aku himpunkan satu juzuk yang latif di atas surah syarah lah, macam syarah lah juga sikit-sikit bagi halus-halus yang ada yang dalam mukhtasar ini. Al-kainati, adakah maknanya adakah hazal mukhtasar ini min haitsul ikhtisar, yang adalah dia daripada sekira-kira ikhtisar. Wa maqsudi, bermula maksud akunya bihi bi hadzal syarh, bi syarh ini yang maknanya mukhtasar tapi dia ada juga pada makna syarah ni. At-tanbihu 'alal hikmah, memberi tambih, penjagaan di atas hikmah. Apa dia hikmah? Wahya al-hikmah di sini maksudnya ialah as-sababul ba'itsu, sabab yang membangkitkan fil uduli in ibaratil muharrari, yang pada berpaling daripada ibarat muharrar. Maknanya berpaling, makna lari daripada ibarat muharrar. Tu maksud aku dengan orang panggil meletakkan satu himpunan juzuk latif tu. Jadi menyatakan sabab yang membangkitkan bapa berpaling daripada ibarat muharrar. Wa fi ilhaqi qaidin aw harfin, dan pada fil uduli atau kada fil uduli, makna wa fi ilhaqi qaid, dan nak menyatakan itulah sabab ni apa dia? Sabab yang ba'is pada ilhaqkan qaid ataupun harfin. Qaid dengan suatu kalimah ataupun haraf fil kalam, pada kalam. Au syartin, qaid maknanya ilhaq ke mana cara lil mas'alati, bagi suatu masalah. Wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian al-mazkur sanih. Mimma zakarul musannifu sabiqon, daripada barang telah menyebut akan dia akan mata oleh musannif. Imanawi makna sabiqon terdahulu sanilah. Wa aktsaru dzalika minad daruriyati, dan kebanyakan demikian itu, demikian orang panggil syarah suratul syarhi lidaqaiqi hadzal mukhtasar ini itu minad daruriyat, daripada keperluan-keperluan yang terdesak. Keterdesakan, daruriyat ni makna keterdesakan. Terdesak, tak ada arah. Kelantan kita panggil tak ada arah. Tu makna daruriyat. Allati la budda minha. Itu sebagai tafsir Sulaiman. Yang tak dapat tidak daripada daruriyat. Daruriyat ni keperluan asasi, yang mana kalau tidak dapat ia, jadi tergendalalah kehidupan kita. Kalau dari segi orang panggil kehidupan kita wa minhu ma laisa bidaruriyin, dan setengah daripada zalika itulah. Setengah daripada zalika, barang yang dianya tidak daruri, dia tidaklah sampai kepada peringkat daruri, terlalu terdesak walakinnahu, akan tetapinya orang panggil zalika itulah aktsaru zalika mana hasan, akan tetapi dia tu hasan, mana comel, cantik. Wa 'alallahil karimi i'timadi, dan hanya di atas Allah Taala al-Karim sahajalah i'timadi, aku berpegang, aku tidak i'timad kepada di atas selain daripada Allah. Itu orang panggil kalimah yang memberi makna tauhid, fi jami'i umuri, pada sekalian umur aku hanya iktimak di atas Allah Ta'ala. Wa minha, setengah daripadanya daruriyat allati la budda minha itmamu hadzal mukhtasari, menyempurnakan mukhtasar ini. Wa ilahi, dan kepada dia sahajalah, yakni Allah. Wa ilahi, kepada dia sahajalah, yakni kepada Allah Ta'ala sahajalah. La ila ghairih, tidak kepada lainnya lain daripada Allah. Tafwidku. Tafwid ni kepada kita serahkan kepada Allah Ta'ala untuk memilih, untuk memutuskan kepada kita apa, dengan keyakinan apa yang dipilih oleh Allah Ta'ala itu adalah yang terbaik untuk kita. Itu makna tafwid. Wa ufawwidu amri ila Allah, itu perkataan orang saleh dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Aku serahkan urusan aku kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bukan seperti tawakal lain. Jadi tafwid aku hanya kepada Allah. Huwa, apa makna tafwid? Tafwid ni kita maknakan dia, mengertikan dia, dan sebagai maknanya menyerahkan.
Apa makna tafwid? Jangan bimbang, tak apa hari ni alhamdulillah segar ni. Walaupun menguat ni tidak super kemarin ni. Sekarang dia panggil apa nama sumber tenaganya dah bertambah ni. Sebab ada orang kuat. Ada orang kuat ni. Ada orang kuat hadir kat kita pun jadi semangat lalulah. Jadi tak kemari tu Allah mengatur ni. Rupa-rupanya kerana ada sebahagian yang hilang. Ya lah mak. Ni mari hok kuat ni kita pun jadi kuat lah. Dia kena lagu tu lah. Tok guru pun dia nak lagu tu juga ni. Jadi tafwid itu apa makna? Raddul amri, menolakkan satu perkara, mana perkara ilal ghair kepada orang lain, ma'al baraati minal hal wal quwah, serta lepaskan diri kita daripada hal dan kuah. Makna kita ni tak mampu kita. Dia berbeza dengan wakil, berbeza dengan tawakul. Tu. Jadi kita ni tidak ada haul, kita tidak ada kuah. Mana kita suruh bulat-bulat. Tu begitu. Suruh bulat-bulat kepada Allah Ta'ala untuk menentukan, memilih kepada kita apa yang terbaik. Kerana yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita ialah Allah Ta'ala sahaja. Tu. Wa a'ammu minhu at-tawkilu. Tengok ni. Jadi terlebih umum daripada tafwid itu ialah taukil. Taukil ni lebih umum. Serah tu. Sebab bahasa Melayu semua dia terjemah serah belaka. Tu. Dia kadang-kadang dia nak syibih, nak semih dua tu. Sebab diterjemah makna tawakal, taukil memberi makna tawakal tu ambil daripada asal dia berwakalah lah, wakalah, taukil ni. Kau ni baru jadi tawakal ni. Jadi taukil tu lebih umum, wa a'ammu minhu, terlebih umum daripadanya, daripada tafwid ni. Ialah taukil. Tu. Maksudnya kalau tafwid ni kita berlepas diri daripada haul dan kuah. Mana la haula wala quwata illa billah. Makna kita tidak ada haul, kita tidak ada kuah. Kalau pun ada juga kuah gapo pi? Kuah kakak wak singgah ke. Tu ada lah ni. Tu. Jadi ni jadi maknanya fi jami umuri tu. Wastinadi. Jadi wa ilahi tafwidi wastinadi, bersandar aku, iltijai. La manja wala malja. Tu kan ada dalam doa Nabi kan. Illa ilaih, mana tidak ada manja. Kita ingat kau manja ni manja perangai manja ni. Tidak ada tempat lepas dan tidak ada orang panggil malja. Malja adalah tempat orang panggil kita berlindung. Illa ilaih, malaikat kepada dia sahajalah. Jadi wastinadi ai iltijai, berlindung aku. Makna bersandar maksud berlindung. Fa innahu la yakhibu min fawwadu amruh ilaih. Maka sesungguhnya tidak rugilah mereka yang mentafwidkan, menyerahkan urusannya men kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Tidak akan rugi. Bila kita suruh kepada Allah Ta'ala, bila kita dapat apa-apa tu kita redha. Kita jadi redha lah. Dan kita yakin bahawa itu adalah yang terbaik. Apapun keputusannya. Inilah remaja-remaja ni. Tu kita 2-3 hari baru ni baru keluar result SPM ni. Ada yang teruja seronok ni kerana dapat result yang comel lah ni. Ada yang menangi, ada macam-macam lah ni. Yalah, al-maklum sajalah ni. Walaupun mengaji sekolah Arab, sekolah agama pun kerana tak mengerti lagi. Mana orang panggil bak ini ni, bak tafwid, bak tawakal ni. Hidup napa ni, orang panggil ni. Jadi masing-masing menyalahkan, ibu bapa menyalahkan anak, menyalahkan itu ini macam-macam lah ni. Itu semuanya semuanya sebenarnya adalah baik. Bersangka baik kepada Allah Ta'ala itulah dia panggil modal yang paling penting. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala sentiasa bersangka baik apapun yang berlaku. Itu akan menjadikan kita tenang, tak serabut perut lah. Jadi kalau kita duk masih mencari kesalahan orang, akhir sekali apa dia? Kesalahan kita letak. Jadi kalau kita boleh cari sabit orang, kita akan sabit mana sahabat yang menyebabkan gagal pencapaian kita tu ialah orang panggil yang munasabah. Tapi bila tidak ada munasabah, kita akan pergi kepada majasia. Majam ni aku tak laku jual burger malam ni. Muduk mari sini. Nyanyo ni. Sebab tu Nabi kata la adwa wala tiarata. Tak ada tiarah. Sebab nyanyolah kalau anak ada ke anak yang mana ibu bapa dia majamung lah semua. Bila tak berjaya satu-satu usaha dia kata majam anak ni. Nyanyo ni. Maksud dia yang dipersalahkan majamung ni. Tu sial. Sebab tu Nabi menafikan la tiarata, tak ada tiarah. Mana capin cendir apa tak ada benda lagi tu. Tu.
Macam mana kita letak atas diri seorang itu sebagai apa pun yang berlaku jadi salah itu ni. Macam orang India ke apa dia banyak lagi tu kan ni. Dia menyalahkan, Tuhan dia boleh menyalahkan ni. Apa melihat orang dia teruknya ni. Tu. Kita orang Islam ni kalau hok berdoa langsung tu dia adalah juga jaga sekali ni. Jadi tidak akan rugi ni. Wastanada fi jami wa astanidu, dan aku istinad, mana aku altajiu, mana aku berlindung fi jami umurih, pada sekalian umurnya, mana umurnya alaih, di atasnya, di atas Allah Subhanahu wa taala, di atas dia panggil sekalian pekerjaannya, hanya dia panggil musannah itu makna di atasnya, di atas Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluhu an nafa'bih, apa yang pentingnya aku minta akan Allah memberi manfaat, maksudnya memberi manfaat bihi, dengannya bihi bil mukhtasari, yakni min sini fa innahu, maka bahasanya Allah qaddara wuqu'al matlubi, mana kuasa, maknanya kuasa menjatuhkan apa yang dituntut, bi raja'il ijabah, dengan mengharapkan akan perkenan daripada Allah Taala, li walisairil muslimin. Maknanya bagi aku manfaat dengannya, bagi aku dan juga sekalian orang Islam, bi'an yanfa'ani, dengan bahawa dia memberi manfaat akan aku wal muslimina bi ta'limih, dengan mengajarnya hadzal mukhtasar. Bagaimana manfaat itu? Yakni kita boleh mengajar hadzal mukhtasar. Itu manfaat, maka kita dapat kelebihan. Wa kitabatihi, dengan menulisnya, menulisnya hadzal mukhtasar. Ya sekarang orang tak pakai tulis dah ni. Zaman dulu nak salin kitab tu ialah tulis. Tu. Wa ghairi zalika, dan selain daripada demikian tu. Maknanya taklim, mana kitabah. Wa qad haqqaqallahu raja'ah, dan semua mana mentahqiqkan oleh Allah Taala akan rajaknya, rajak musannif. Kata cari fa innahu, maka bahwasanya sya'an lam yujad matnun, tidak didapati satu matan i'tanabihi uzamaul muhaqqiqin, kerana bahwasanya sya'an tidak didapati satu matan yang i'tina dengannya, dengan mata itu i'tina ni beri perhatian, memberi perhatian, ambil cara sungguh-sungguh akan mata itu bihi dengannya oleh uzamaul muhaqqiqin. Muhaqqiqin itu pula uzama'u, hak besar-besar daripada muhaqqiqin. Wan tasyara bihi fil biqa'il madhhabi, dan bertebaranlah dengannya, dengan hadzal mukhtasar ini, fil biqa', pada tempat-tempat mazhab, mana misli seumpamanya biqa'il madhhab tu maksudnya tidak adalah didapat sesuatu mata, maknanya seumpama lagu yang dia orang panggil bertebaran i'tina uzama ul muhaqqiqin, dan tersebar di seluruh pelosok tempat-tempat mazhab tu. Waridwanuhu ana dan ana ridwanahu, dan akan redhonya Allah Taala ana, mudah-mudahan memberi inayah oleh dia, yutlaku ar-ridha 'alal mahabbah, manitlaqlah oleh musannif itu ar-ridha itu di atas mahabbah, makna kasih, wa 'ala adami sakhati, dan maksudnya murad dengan kata ridha itu ialah kasih sayang. Jadi diitlaqkan perkataan ridha itu ialah di atas makna mahabbah, dan juga di atas makna tidak marah. Wa 'ala taslim, dan itlaq di atas perkataan taslim itu, wa 'alal maghfirah, dan di atas yutlaqur ridha itu 'alal mahabbah satu, wa 'ala taslim, dan di atas taslim. Mana atas itu berlaku atau kepada 'alal mahabbah. Jadi itlaq perkataan redha itu oleh musannif itu 'alal mahabbah, wa 'ala adami sakhati, wa 'ala taslim, wa 'alal maghfirah, di atas maghfirah, wa 'ala thawabi, di atas pahala. Tu. Wa yasihu iradatu kullin huna, dan sahlah oleh menghendaki tiap-tiap min zalika, maksudnya redha tu maksudnya mahabbah pun boleh, tidak marah pun boleh, taslim pun boleh, maghfirah pun boleh, pahala pun boleh berlaku. Huna di sini fi kalamihi ini. Wa an ahibbaih, dan daripada kekasih-kekasihnya. Jamu habibin, jamu habib, ahibba. Jamak kepada habib. Tu. Itu, dan daripada ahibaknya ay men ahabbahum, mereka yang dia kasih akan mereka itu.
dan juga daripada wa jami'il mu'minina, daripada semua orang yang beriman. Min atfil ammi, daripada ataf kayaan al-mu'min itu am ala ba'di afradi, di atas sebahagian daripada afra'nya al-am itu. Yani semua daripada afra' mukmin itu ialah ahman ahibba. Tu. Qala na kitabut tahara ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bis sawab.